Okay, sekarang kita tengok latihan pengukuhan 4. Okay, boleh nampaklah kita akan apply everything. Daripada membentuk formula, membentuk persamaan, and then kita faham konsep mole untuk menentukan jisim, isi padu gas ataupun bilangan atom, molekul atau ayat. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, zinc tindak balas dengan asid menghasilkan zinc klorida dan gas hidrogen. Okay, diberi jisim atau relatif zinc, hidrogen, klorin dan molar isi padu 20 dm3 pada suhu bilik. Okay. Yang pertama, tulis persamaan yang seimbang. Zinc tindak balas dengan asid, ini adalah tindak balas antara logam reaktif dengan asid. Dia mesti menghasilkan apa? Garam dan gas hidrogen. Jadi, gas hidrogen, zinc klorida. Okay, cuba seimbangkan. Zinc sudah seimbang, klorin, hidrogen ada 2. Okay, ada hidrogen 2. Dah siap seimbang. Okay, yang B. Jika 13 zinc tindak balas dengan asid berlebihan, cari jisim zinc klorida yang terhasil. Jadi, kita nak cari jisim ini. Apa yang kita boleh guna sebagai standard untuk banding dengan ini? Zinc. Sebab ini berlebihan. Jadi, kita akan comparekan zinc klorida dengan zinc. Okay, so zinc compare dengan zinc klorida. Okay, dari formula kita boleh nampak seimbang 1 mol zinc tindak balas dengan 2 mol asid hidroklorid akan menghasilkan 1 mol zinc klorida dan 1 mol hidrogen gas. Jadi hubungan dia, nisbah dari segi bilangan mol adalah sama 1 kepada 1. 1 mol zinc, 1 mol zinc klorida. Okey, jadi bilangan mol mereka sama dari persamaan. Jika zinc 13 gram, bilangan mol dia mesti sama dengan zinc klorida juga. Jadi kita cari dulu bilangan mol untuk zinc. Bilangan mol untuk zinc. Okay, bilangan mol untuk serbuk atau pepecah kita guna isi padu per JMR atau di sini JAR. Jadi 13 gram zinc. Okay, untuk JAR dia bagi di sini 65. Jadi zinc kita dapat bilangan mol dia adalah 0.2. Jadi jika zinc 0.2 mol, maka zinc klorida punya bilangan mol juga adalah 0.2. Okey, jadi sekarang kita sudah dapat bilangan mol untuk zinc klorida. Kita boleh cari jisim dia dengan darab dengan JAR. Jadi 0.2 JMR kali JMR untuk zinc klorida. 1 zinc 65 tambah klorin 2 kali 30.5. Okey. Jadi ini adalah jisim untuk zinc klorida. Jadi apa yang kita dapat adalah 27.2 gram. Siap. Okay, next, cari isi padu gas hidrogen yang terbebas. Jadi tadi kita adalah banding antara zinc dengan zinc klorida. Sekarang kita nak zinc banding dengan hidrogen. Jadi daripada persamaan ini, jika juga dapat 1 mol zinc menghasilkan 1 mol hidrogen gas. Jadi zinc tadi di atas kita dapat berapa mol? 0.2 mol zinc. Jadi bilangan mol untuk hidrogen juga 2 mol gas hidrogen. Bila dapat bilangan mol, kita boleh terus dapat isi padu dengan darab molar isi padu sama ada dalam suhu bilik atau STP. Okey, di sini dia nak suhu bilik. Jadi suhu bilik adalah 24 dm3. Jadi 0.2 mol kali 24 kita akan dapat berapa? 4.8 dm3. Okey, kalau kita nak tulis dalam cm3, kita darab dengan 1000. Kita dapat 4800 cm3. Okey, ini jawapan ada. Okay, next. Okey, ini adalah pembakaran gas metana akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Okey, kita nak cari isi padu air dan isi padu gas. Okey, sebelum kita nak cari, kita cek dulu persamaan ini sudah seimbang tidak. Karbon sudah siap. Hidrogen, hidrogen belum. Sini 4, sini 2. Jadi kena tambah 2 di sini. Bila tambah 2 di sini, dia memberi efek kepada oksigen. Oksigen 2, 4. Sini 2 saja, jadi kena tambah 2. Okey, jadi kita nak cari air, kita kena banding dengan siapa? Okey, banding dengan metana. Sebab oksigen adalah berlebihan. Jadi kita akan banding metana dengan air. Okey, kita teruskan. Video ada sedikit masalah teknikal. Okey, kita teruskan. Okey, ini saya akan ulang semula. Jadi kita bandingkan antara metana dengan air. Daripada persamaan kita boleh nampak 1 mol metana ditambah dengan 2 mol oksigen gas menghasilkan 1 mol karbon dioksida dan 2 mol air. Jadi kita boleh bandingkan 1 mol metana menghasilkan 2 mol air. So, kita boleh cari dulu bilangan mol untuk metana dan kemudian kita guna nisbah untuk tentukan bilangan mol untuk air. Jadi bilangan mol untuk metana adalah 4 per dengan JMR. C12 4 hidrogen, jadi kita dapat 0.25 mol. Jadi jika 0.25 mol metana, air adalah 2 kali ganda. Jadi kita dapat 0.5 mol air.
So sekarang kita sudah boleh cari apa? Jisim. Okay, jisim air adalah bilangan mol kali dengan JMR. Jadi 2 hidrogen tambah 1 oksigen. 0.5 kali 18 kita dapat 9 gram. Okay, next isi padu. Okay, kalau kita nak cari isi padu, sama juga. Okay, metana banding dengan isi padu karbon dioksida. Jadi daripada perbandingan metana dengan karbon dioksida, kita boleh nampak hubungan dia adalah 1 mol kepada 1 mol. Okay, jadi kita sudah dapat bilangan mol metana di atas 0.25 mol metana. Jadi karbon dioksida pun kita akan dapat 2.5 mol karbon dioksida. Jadi 0.25 mol karbon dioksida menghasilkan berapa isi padu pada STP? Okey, kita boleh terus darab dengan isi padu molar STP iaitu 22.4. Jadi kita akan dapat 5.6 dm3. Kalau kita nak tukar kepada cm3, kita darab dengan 1000. Jadi kita dapat 5600 cm3. Okey, seterusnya kita nak cari bilangan zarah. Okay, bilangan zarah untuk case ini, kalau karbon dioksida dia boleh tanya bilangan atom atau bilangan molekul. So kalau bilangan molekul senang saja, iaitu bilangan mol darab dengan nombor Avogadro. Daripada tadi kita dapat bilangan mol untuk karbon dioksida adalah 0.25. Jadi bilangan molekul dia adalah 0.25 kali dengan nombor Avogadro. 6.02 kali 10 kuasa 23. Jadi kita akan dapat 1.505 10 kuasa 23 molekul. Okey, kalau dia tanya bilangan atom macam mana? Ini bukan soalan, saya tambah saja. Okey, kalau dia tanya atom, apakah perbezaan dia? Okay, kita kena rujuk karbon dioksida. Okay, berapa karbon dioksida, berapa atom yang ada dalam 1 mol karbon dioksida? 1C, 2O. Jadi kita kena darabkan yang atas lagi dengan 3. Okay, ini adalah bilangan atom. Okay, dan dia boleh tanya juga cari bilangan atom untuk oksigen. Kalau oksigen, ini kita kena tukar 2. Kalau karbon, okay, 1. Okay, ini adalah yang saya tambah lah. Okay, B. Jisim metana yang terbakar jika 14.4 gram air terbebas. Okay, ini dia terbalik pula. Daripada hasil, kita nak cari semula jisim bahan. Jadi kita tahu tadi formula dia adalah 1 mol metana ditambah dengan 2 mol oksigen gas menghasilkan 1 mol karbon dioksida dan 2 mol air. Kita banding air dengan metana. Apa yang kita boleh dapat? 1 mol air menghasilkan 1 mol metana menghasilkan 2 mol air. Okay, jika 14.4 gram air, berapa jisim metana yang dihasilkan? Jadi terbalik pula. Kita cari dulu bilangan mol air, kemudian kita guna nisbah cari bilangan mol sebenar untuk metana. Jadi bilangan mol untuk air adalah 14.4 bahagi air adalah 18 kan tadi. 2 hidrogen tambah 16, kita akan dapat 0.8 mol air. Okey, jadi kalau 0.8 mol air, berapa bilangan mol untuk metana? 2 kepada 1, maksudnya separuh lah. Kita akan dapat 0.4 mol metana. Okay, so 0.4 mol metana menghasilkan 0.4 mol metana ia adalah bersamaan dengan berapa jisim dia. So kita boleh cari jisim metana bersamaan dengan 0.4 kali JMR dia. Metana 12 tambah 4 tambah 4 hidrogen. Okey, jadi kita akan dapat 0.4 kali 16, kita akan dapat 6.4 gram. Okay. Okay, next kita tengok nombor 3. Jika natrium nitrat dipanaskan, ia diuraikan kepada natrium nitrit dan gas oksigen. Kita tengok dia sudah balance belum? Natrium betul, nitrogen betul, oksigen sini 3, sini 3, 2, 6, sini 4, 2 pun 6. Okay, jadi persamaan ini sudah diseimbangkan. Kita selesaikan. Okay, cari jisim natrium nitrit jika 34 natrium nitrat dipanaskan. Jadi kita banding inilah. Okay, so daripada persamaan, kita boleh nampak hubungan antara natrium nitrat dengan nitrit adalah 2 mol kepada 2 mol. Jadi 2 mol kepada 2 mol sama dengan 1 mol kepada 1 mol lah. 1 mol, 1 mol.
Okay, jadi kalau 34 gram natrium nitrat dipanaskan, berapa jisim? Jadi kita cari dulu bilangan mol adalah 34 per natrium 23, nitrogen 14 tambah 3 oksigen. So kita akan dapat 0.4 mol di sini. Okey, jadi 0.4 mol natrium nitrat bersamaan dengan 0.4 mol natrium nitrit. So 0.4 mol natrium nitrit bersamaan dengan jisimnya 0.4 kali JMR dia. Okay, so natrium 23 tambah 14 nitrogen tambah 2 oksigen. Okay, jadi kita selesaikan ini, kita boleh dapat 27.6 gram. Okay, next, cari jisim natrium nitrat diperlukan untuk menghasilkan 600 cm3 gas oksigen. Jadi sekarang kita akan bandingkan antara natrium nitrat dengan oksigen. So daripada persamaan atas, kita boleh dapati hubungan antara natrium nitrat dengan oksigen adalah 2 mol menghasilkan 1 mol. Okey, jadi kalau saya nak cari jisim untuk natrium nitrat, saya kena cari dulu bilangan mol untuk oksigen gas. So bilangan mol untuk oksigen gas adalah bahagi dengan isi padu molar. Okay, so isi padu molar adalah 24 dm3, jadi 600 cm3 bahagi dengan 24 dm3. Okey, cok dulu unit dia tak sama. Jadi 600 kita kena bahagi 1000, barulah kita dapat kedua-dua adalah dm3. So di sini kita boleh dapat bilangan mol untuk oksigen gas adalah 0.025. Kalau untuk natrium nitrat, okay, 2 kali ganda. Jadi 2 kali 0.025 mol kita boleh dapat sama dengan 0.05 mol natrium nitrat. So 0.05 mol nitrat, okay, apakah jisim dia? Jisim natrium nitrat adalah 0.05 kali JMR dia. Natrium nitrat tadi atas sudah ada kan? Di sini. Sini sudah ada. Okay, dapat kita buat semula. 23 untuk natrium, 14 untuk nitrogen dan 3 oksigen. Okay, kita akan dapat 4.25 gram. Okay.